Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menerangkan pula, orang yang disifati dengan rasa kaya hati, rasa kaya hati ni Allah akan bagi kat kita. Syarat dia bangun pagi-pagi fikir akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang yang Allah sifatkan dan Allah letakkan dalam hati dia rasa kaya, maka dia akan selalu qanaah dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Dia akan sentiasa rasa cukup dengan rezeki yang Allah bagi kat dia. Cukup aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada apa nak komplain lah. Tak ada apa yang nak rasa tak cukup tu, tak nak. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia tidak begitu tamak untuk menambahnya tanpa apa-apa keperluan. Dia pun tidak seperti orang yang tak pernah letih untuk mencarinya. Dia tidak meminta-minta dengan bersumpah untuk menambah hartanya. Bahkan yang terjadi padanya ialah dia selalu redha dengan pemberian Allah yang maha adil untuknya. Dan inilah orang yang seakan-akan kaya selama-lamanya. Seronoklah tuan-tuan kalau Allah letak hati ni rasa kaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah, ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah, ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi, ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika, Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Kita bangun pada pagi ini dengan izin daripada Allah. Allah izin, Allah bangun dengan kita sebenarnya. Sebab tu kita baca doa yang diajak oleh Nabi SAW dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rupanya tidur itu merupakan salah satu daripada bentuk kematian. Kita tak ada sallallahu alaihi Muhammad, usaha sikit pun untuk bangunkan kita daripada tidur. Roh Allah pegang, mana Allah bagi balik roh tu dekat kita. Alhamdulillah boleh main masjid begini. Ada orang tidur, tak ada, Allah tak bagi balik lah. Maka subhanallah, bila kita bangun daripada tidur, Ali saya nak pesan kat kita, nak pesan kat saya lah, pesan kat tuan-tuan sekali lah. Bangun daripada tidur, apa mula-mula kita fikir? Apa mula-mula kita fikir? Tuan-tuan, mesti ada benda yang tuan-tuan fikir. Dua benda aja. Sama ada tuan-tuan fikirkan dunia atau tuan-tuan fikirkan akhirat. Dua benda aja. Kalau tuan-tuan fikir dunia, ada kesan dia. Tuan-tuan fikir akhirat, ada kesan dia. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Allahumma salli ala sayyidina Ibnu Iraqi salli ala sayyidina Muhammad, yang menyebutkan, dikatakan Nabi SAW menyebutkan, sebab hadis ni hadis dhaif. Saya akan petik sebuah hadis-hadis yang sahih. Barang siapa yang bangun pada pagi hari, dan riwayat disebut salli ala sayyidina Muhammad, man asbaha wa dunya akbaru himmahu. Siapa yang bangun daripada waktu pagi hari itu, kemudian salli ala sayyidina Muhammad, baginya dan dunia itu besar pada sisinya. Yang dia fikirkan pada bila dia bangun saja hanya dunia saja. Bukan dia langsung tak fikir akhirat, dia fikir, tapi dunia itu lebih besar untuk dia yang dia fikir. Maka dikatakan bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
dan sallallahu alaihi wasallam falaisa minallah fi syai'in, dan tidak ada sikit pun seolah-olah tidak melihat langsung hak Allah di sisinya. Maka Allah akan menanamkan baginya 4 perkara. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang pertamanya kebingungan yang tidak ada putusnya. Bingung aja. Bingung kan? Bingung. Bahasa orang utara sedap sikit, bengong. Bingung ni dia. Tak tentu arah. Tak tentu arah. Yang keduanya, yang ni real, yang ni paling real sekali kita nampak. Apa dia? Kesibukan. Kesibukan yang tidak, seolah tidak ada hujung dia. Sibuk aja. Kalau ditanya sibuk apa, dia pun tak tahu dia sibuk apa. Apa yang sibuk sangat tak? Tak tahu, aku pun tak tahu sibuk apa. Dia jadi macam tu. Yang ketiga, yang ni pun tuan-tuan kita duk tengok, yang membawa punca kepada yang kedua tadi ni. Yang sibuk tak habis-habis ni. Yang kedua ni, yang ketiga ni menjadi punca kepada yang kedua tadi. Apa dia? Keperluan yang tak pernah cukup. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Keperluan yang tak pernah cukup, dan yang keempat membawa kepada yang keempat. Apa dia? Angan-angan yang tiada penghujung. Hadis ini hadis dhaif, riwayat daripada Ibnu Iraqi. Tapi ada satu hadis sahih sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ulama menyebutkan hadis ini hadis sahih yang sesuai dengan hadis yang di atas ni. Yang ni yang saya nak bawa, yang kita nak bincang pada hari ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Saya pilih hadis ni pasal hadis ni dia sesuai dengan waktu pagi. Saya nak ajak diri saya nak ajak kita semua. Bangun pagi tuan-tuan, tak payah risau kalau tuan-tuan fikir akhirat. Fikir akhirat ni bukan fikir nak mati ke mana atas hari ni, bukan macam tu. Fikir akhirat ni apa? Bila kita bangun pagi ni, apa benda yang kita nak boleh letak dalam kepala dan hati kita yang aku buat boleh jadi manfaat untuk akhirat. Sebab jawapan dia sekejap lagi, habis dunia kami macam mana Ustaz? Ada jawapan dia sekejap lagi. Tunggu Ustaz, kita baca hadis ni. Hadis Nabi SAW sebut, kalau kita fikir, bangun saja fikir untuk akhirat, sagi dunia, sagi kita jadi macam mana? Nabi SAW sebut. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, man kanat akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Dan catat ni, saya sebut ni. Nabi SAW kata ni. Barang siapa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menginginkan keinginannya, himmah besarnya, kesungguhannya, salli ala sayyidina Muhammad, keinginannya hanya untuk kehidupan akhirat, hanya untuk akhirat, maka ja'alallahu ghinahu, maka Allah akan sallallahu alaihi wasallam Muhammad memberikan kepadanya ghina, kekayaan ataupun rasa cukup fi qalbih, dalam hatinya. Hati dia akan sentiasa merasa cukup, merasa kaya. Sallallahu alaihi wasallam, itu yang pertama. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa jama'a lahu syamlahu, maka yang keduanya, Allah akan menyatukan urusan-urusan dia yang berselerak. Kita ada banyak benda yang kita nak buat dalam hidup kita, Allah akan bagi satu, bagi mudah je untuk kita. Cerita dia yakin dengan tak je. Orang yakin dia bersungguh, dia tak ada masalah apa. Kita akan bincang satu demi satu. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa atathud dunya. Ini yang saya sebut dia ni. Dunia akan bergolek aja main kat dia. Dia tak payah duk kejar dunia tu. Dia kejar akhirat, dunia akan kejar dia. Sedangkan wahya raghimatun wa ma kana dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Sedangkan orang yang kedua, orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mencari-cari dan keinginannya hanya pada kehidupan dunia, maka Allah akan menjadikan kemiskinan
duduk di antara kedua matanya. Tuan-tuan faham macam mana? Dia nampak ni dia miskin ya. Allah bagi dekat dia kaya, Allah bagi dekat dia cukup, tapi seolah macam miskin duduk di antara kedua biji mata dia. Dia tak nampak kekayaan tu. Dia tak nampak kelebihan dan kecukupan tu. Yang dia nampak, awak lah tak cukup pasal apa lah, tak cukup pasal apa lah, tak ada. Pasal apa lah orang tu ada, pasal apa aku tak ada, pasal apa dia dapat, pasal apa aku tak dapat. Dan cari dunia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lagi wa farraqa alaihi syamlahu. Allah akan memecah belahkan urusan-urusan dia. Maksud dia apa? Tak sempat tangan nak buat. Kejap-kejap yang ni nak kena settle. Kejap-kejap yang ni nak kena settle. Beza dengan yang tadi macam mana? Yang banyak-banyak tu Allah bagi satu. Dia boleh buat satu benda, boleh settle 1, 2, 3 benda. Ni siapa punya kerja ni tuan-tuan? Bukan kita punya kerja. Allah punya kerja. Yang kemudian walam ya'tihi minad dunya sallallahu alaihi wasallam Muhammad illa ma quddira lahu, dan tidak akan datang dunia kepadanya kecuali sekadar apa yang telah ditentukan baginya sahaja. Maksudnya rezeki dia terhad. Rezeki dia dapat dekat-dekat tu aja. Beza dengan orang lagi satu, nama dia rezeki barakah, camba rezeki. Baik, mari kita tengok satu demi satu. Yang pertama, orang yang bangun pada setiap hari yang dia inginkan adalah akhiratnya, maka Allah akan memberikan kepadanya rasa cukup dalam hati dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Banyak harta, banyak duit bukan bermaksud cukup. Cukup ni satu perasaan dalam hati sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang membawa kepada ketenangan. Cukup saja. Nabi SAW doa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kurniakan kepada ahli keluarga Muhammad yang cukup ya. Cukup saja. Lebih satgi dia rosak, kurang satgi dia tak cukup. Yang sesuai dan paling baik kat kita ni ialah yang cukup-cukup ya tuan-tuan. Orang yang bangun pagi-pagi, dia fikir akhirat dia. Sekali lagi saya nak sebut ni, ubah mindset ni. Kok bangun pagi, hari ni kerja apa nak kena settle ni? Hari ni nak meeting urusan dunia kita kat mana ni? Sekali nak kena buat apa ni? Kalau ada fikir yang tu kat dunia, ingat sebaliknya apa akan jadi? Allah akan pecah belahkan urusan kita. Kita akan rasa tak cukup sedia. Kita akan rasa kita sentiasa miskin. Ubah tengok, bangun pagi hari ni, bangun pagi. Kalau start hari ni pun hari esok, bangun pagi. Apa amalan yang aku nak buat bagi cukup haban akhirat aku? Banyak mana aku nak sedekah hari ni? Apa solat sunat yang aku nak settle pada hari ni? Kalau aku mati hari ni, lagu mana apa aku nak buat? Sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang duha aku macam mana hari ni? Qabliyah ba'diyah aku macam mana hari ni? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Urusan akhirat aku macam mana hari ni? Jangan risau, dunia akan mai kat kita. Kena yakin lah. Nak Ustaz Islam. Siapa kata? Nabi SAW kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut, madhibani ja'inani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wa syarfi lidinihi. Tidak ada 2 ekor serigala yang dilepas kepada kambing yang lebih merosak, yang lebih rosak dan lebih dahsyat terhadap agamanya daripada sifat tamak seseorang terhadap harta dan kemuliaan. Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menerangkan pula, orang yang disifati dengan rasa kaya hati. Rasa kaya hati ni Allah akan bagi kat kita. Syarat dia bangun pagi-pagi fikir akhirat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang yang Allah sifatkan dan Allah letakkan dalam hati dia rasa kaya, maka dia akan selalu qanaah dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya.
Dia akan sentiasa rasa cukup dengan rezeki yang Allah bagi kat dia. Cukup aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada apa nak komplain lah. Tak ada apa yang nak rasa tak cukup tu, tak ada. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia tidak begitu tamak untuk menambahnya tanpa apa-apa keperluan. Dia pun tidak seperti orang yang tak pernah letih untuk mencarinya. Dia tidak meminta-minta dengan bersumpah untuk menambah hartanya. Bahkan yang terjadi padanya ialah dia selalu redha dengan pemberian Allah yang maha adil untuknya. Dan inilah orang yang seakan-akan kaya selama-lamanya. Seronoklah tuan-tuan kalau Allah letak hati ni rasa kaya. Waktu tu nak fikir dia panjang lebih sikit. Ustaz nak beli rumah, Ustaz apa semua, rumah ada kena ada berapa bilik, kontrakan dah ada apa semua. Bila masuk umur 60 tahun, dapat duit pencen, kita punya fikir dengan dunia lagi jauh ke depan. Haji, ada tanah satu nak jual tu dekat ni, kat sini ni. Minat tak? Oh, nampak gaya macam boleh beli ni. Betul tak? Haji, ni investment ni tahu pasal apa kita fikir tu? Pasal duit dah ada dah. Kita dah stabil lah dalam akaun kehidupan kita ni. Begitu fikir kita dengan dunia lebih jauh lagi daripada waktu kita usia muda dulu ni. Inilah ujian yang baik kita. Dulu kalau kita berkira-kira untuk sedekah RM10 satu hari waktu kita usia 20 tahun, dengan dalam akaun kita hanya mungkin ada RM800, bahkan kadang-kadang hujung bulan tekan-tekan tak ada duit. Ingat tak zaman tu ni? Kalau sedekah RM10 tu kira macam besar sangat dah. Tapi sekarang ni dalam akaun paling tidak ada RM120,000. Tapi sedekah tetap RM10 macam kita usia 20 tahun. Pasal planning dan perancangan kita dengan dunia ni jauh lebih besar lagi ni daripada usia 20. Tuan-tuan faham ke tak faham saya cerita apa ni? Dan betul kita memang macam tu. Kita nampak tak bagaimana dunia duk menguji kita. Bila usia kita makin tua dan kita makin dekat dengan mati, dunia lagi duk uji dah. Salli ala sayyidina Muhammad dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, ingat Nabi duk kata apa tu? Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa yang kata Nabi SAW mengambil dunia dengan nafsu serakahnya, maka Allah, nafsu serakah macam mana? Nak cerita bagi faham sikit kot. Ada seorang mai kat kita, dia kata, "Tu Haji, sekarang ni ada package investment Haji, Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Ni kami tolong manage account ni, saham ni. Minimum investment tu Haji RM10,000. Tuan Haji tak duduk fikir apa, tak payah duduk depan stok saham tu tolong fikir. Kami ada manager, kami akan tolong managekan untuk Tuan Haji. Duduk ya, masuk RM10,000, masuk RM30,000, lagi banyak untung. Dan manager ni dia hanya akan ambil sikit portion je daripada akaun Tuan Haji tu, daripada keuntungan tu. Kalau tak ada untung kami tak ambil. Kalau ada untung kita kongsi seorang sikit. Tuan Haji masuk investment je, kami ambil profit sikit daripada situ. Dapat apa ni? Dapat duit tu akan tambah lagi, duit tu akan tambah lagi, tu duit tu akan accumulate lagi, nanti tu bulan depan bila dapat lebih tambah lagi. Minat tak? Rasa-rasa minat tak? Minatlah pasal kita ada duit. Kalau macam ni masuk 30,000 sikit, saya pun ada lagi dalam akaun adalah 300,000. Kalau setakat 100,000 duit hilang. Duit ni tak hilang tu Haji, duduk dekat dalam tu je. Boleh tambah lagi. Kalau macam ni tahun depan, kalau betul-betul jadi ni tahun depan ni daripada 300 ni jadi 400,000. Kalau betul jadi ni bulan lagi satu ni, tahun depan lagi satu ni boleh jadi 400,000, boleh jadi 500,000. Waktu tu nampak tak kita mula berbincang-bincang dan dalam hati kita mula timbul satu benda nama dia nafsu serakah.
Ada tu fikir tu, boleh sedekah banyak mana, kalau sedekah lagi 700 kali ganda, kalau sedekah nanti Allah gandakan, Allah lipatkan, tak akan berkurang harta orang sedekah. Langsung tak terfikir dalam kepala kita ni. Betul ke tak betul saya duk cakap ni tak? Macam tak pernah setuju bagi ni, nampak. Tunduk rapat ni. Dan semat tu. Nampak tak ujian Allah bagi kita? Macam mana nak bagi berasa cukup, tak tahu? Macam mana nak bagi rasa cukup? Saya selalu duk cerita kes nak boleh faham cukup tak cukup ni. Ada orang buat mai kopi dengan gula, kopi dengan gula. Dia kata, ayah dia kata buat mai kopi, buat mai gula. Kopi tanpa gula. Baik minum. Pahit lah, tak sedap. Pahit tak sedap. Tak apa. Letak gula 1 sudu. Manis sikit. Tapi tak sedap lagi. Letak 2 sudu. Ni manis dah ni. Letak 3 sudu, cantik, perfect. Tambah lagi 1 gula lagi. Dah terlampau manis dah. Bos 1 gula lagi. Terlampau manis sangat, tak boleh minum. Bos 1 gula, langsung tak boleh minum dah, manis sangat. Itulah gambaran harta dan dunia. Yang sedap dekat kita ni, yang cukup aja untuk kita. Yang cukup aja untuk kita. Itulah yang sedap. Bila terlebih, satgi dia rosak. Bila kurang, satgi dia tak cukup. Dan masing-masing yang duduk depan saya, ada yang tengok sejarah langsung ni apa sebagainya. Masing-masing ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, cukup dia berbeza-beza. Tuan Haji mungkin cukupnya RM10 je sehari. Cukup ke dia? Kan? Abang mungkin cukupnya RM50 sehari. Cukup dia, Allah saja yang tahu. Kita tak tahu. Kita rasa macam 1000 itulah yang cukup untuk kita. Padahal tak, RM10 yang cukup untuk kita mungkin. Tapi macam mana nak bagi rasa cukup ni? Bangun setiap hari, fikir akhirat. Allah akan bagi cukup untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang yang bangun pada satu hari inginkan akhirat, Allah akan menyatukan urusan-urusan dia berselera. Kalau orang yang ingin pada dunia, Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Tuan-tuan dengan muslimat yang ada ni, kita boleh nilai kita punya sibuk setiap hari macam mana. Dan sibuk kita tu setiap hari tu, sibuk tu atas urusan apa? Sibuk kita tu atas urusan apa? Sebab yang mewujudkan kesibukan kita pada setiap hari ini sebenarnya bukan kita, Allah. Dalil dia, riwayat sebut, bila Allah mula berpaling daripada seseorang, maka Allah akan menyibukkan dia dengan benda yang tidak menjadi manfaat untuk dia. Siapa bagi sibuk? Allah bagi dia sibuk. Tuan-tuan, tiap-tiap hari tuan-tuan sibuk tentang apa? Betul-betul tuan-tuan sendiri tahu jawapan dia. Ada orang dia sibuk sungguh. Sibuk saat-saat sibuk bab ni, saat-saat sibuk bab ni, sibuk itu sama ada akan jadi manfaat untuk akhirat dia ataupun akan merosakkan akhirat dia. Dua benda tu je. Tuan-tuan sendiri boleh nilai. Lepas satu-satu. Kejap-kejap ni. Ni ada Tuan Haji ada urusan kat sini. Ada. Apa ni, lapang tak sikit? Itulah rasa macam lapang sikit. Tuan Haji tolong mai sini Ustaz. Benda yang dia sibuk tu, semua sibuk yang menjadi manfaat untuk akhirat dia, supaya dia tidak terjerebak dalam keseronokan dunia. Tuan-tuan faham tak? Allah duk susun hidup dia ni. Kata amboi, isteri dia kata apa? Abang lah ni sibuk sungguh lah. Itulah kata, saat-saat masjid panggil, saat-saat ni jawatan kuasa kampung panggil, saat-saat apa ni panggil, saat lagi ada urusan ni, saat lagi ada program ni, majlis ilmu pula, saat lagi apa, sibuk sungguh lah ni. Tak apa, Allah duk sibukkan kita supaya kita tak terlibat langsung pasal urusan akhirat kita ni. Manfaat dia, saat lagi mati puas rasa, puas. Soalnya Allah semak, taklah kita duk sibuk dengan artis tu lah. Kawan ni nak pergi masuk rumah kawan tu pukul 3 pagi lah. Mak ni tahu tak ni?
Tak tahu tu faham lah tu. Maksudnya dia memang sibuk berakhirat tu, sampai tak tahu benda gitu. Ni. Sedih macam mana? Jadi kadang-kadang tuan-tuan, bila Allah sayang kat kita ni tuan-tuan, bila Allah sayang kat kita, Allah panggil malaikat Jibril, Allah beritahu ni, aku cinta dekat orang ni. Maka cintalah kat dia. Maka malaikat beritahu, aku pun mencintainya pada waktu tu juga. Ulama sebut bila Allah cinta kat kita tu, dengan maksud Allah sentiasa mengharapkan, Allah sentiasa memberikan kepadanya kebaikan-kebaikan yang menjadi kebaikan pada dunia hingga akhirat. Allah buat dia tu supaya dia benda baik yang boleh kat dia tu semua benda-benda akhirat. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan perasan ataupun tidak, kawan-kawan kita semua dapat video-video viral ke, cerita tentang orang tu lah, cerita tentang orang ni lah. Kita tak dapat. Kawan dia kata, hang dapat dah video ni, hang tengok tak? Teruk sungguh lah, tak patut aku tengok, ya Allah, buat teruk sangat tu. Kita video apa? Video tu hang tak dapat. Semua orang dapat. Ni ketinggalan bah tu lah kata. Rupa-rupanya tuan-tuan, Allah tak mau bagi kat kita. Allah tak mau bagi kita. Kalau dapat kat kita tambah satu, kita tengok aurat dia. Nombor dua, kita bersangka buruk kat dia. Nombor tiga, kita jadi dosa kat kita. Tapi Allah tak mau bagi semua benda ni kat kita. Sekali sila-sila kita pula pergi hantar kat orang lain pula, tak pasal-pasal kita pergi tanggung dosa, sebabkan fitnah ke apa kan, sebab aib ke apa. Faham tak ni? Tapi Allah tak mau bagi semua kita, maka Allah tak bagi. Tapi kita buat apa? Cari dia abang, kita pun pergi cari tengok lah. Kita pun tak perhati, kita pun nak tengok juga. Pergi cari sendiri lah yang dapat. Tuan-tuan, Allah sibukkan kita dengan satu benda yang sampai kita tak berkesempatan untuk fikir ni babak dunia ni. Sibuk-sibuk apa? Tu satu hari mati tu rasa macam puas. Satu hari tu full dia dengan urusan akhirat, full dengan urusan akhirat. Habis dunia dia macam mana? Lah, Nabi SAW sebut dah. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wa atatahu dunya. Allah akan pilonggok dunia kat dia. Takut apa? Takut apa? Dan dunia yang Allah longgok kat dia tu cukup aja untuk dia. Cukup ya. Tuan-tuan tengok tak mak ayah kita dulu meninggal, mak ayah kita dulu pejam mata rapat, orang tua kata. Tak pejam mata rapat di sana. Tak ada langsung dunia kat dia. Dia pi macam tu ya. Kita tuan-tuan boleh tuan-tuan bayang tak kalau mati tuan macam mana? Ni hutang kereta tak settle lagi, ni hutang rumah tak settle lagi, ni hutang dengan kawan tu tak settle lagi, ni bil tu tak bayar lagi, ni bil tak bayar lagi. Nak mati macam mana ni? Faham tak faham tu? Sangkut banyak tuan-tuan. Sangkut sangat banyak. Sangkut sangat banyak. Padahal kalau nak pi tu tak mau ada sangkut dah. Tak mau nak pi tu pi elok macam tu ya. Tapi kita pun tahu kalau kita pi ni waktu ni banyak benda nak settle ni. Cuba senarai tengok. Nabi suruh wasiat. Nak tidur tidak malam wasiatkan. Paling tidak wasiatkan hutang-hutang kita banyak mana nak selesai. Senarai tengoklah tuan-tuan sampai. Ni benda yang akan mengikat kita. Kalau kita nak pergi ke akhirat, benda ni akan ikat kita ni. Tak boleh nak pergi ni. Saya pernah sekali tuan, ceramah kat mana tahu tu, saya ingat tu bulan puasa kot. Sallallahu alaihi Muhammad. Tengah-tengah duduk ceramah ni, tahu-tahu nampak seorang lelaki pakai jubah hitam, pakai sorban hitam, muka dia satu macam. Masuk pintu tu, masuk ke celah-celah muslimat ni. Masuk. Saya kata, sudah siapa pula ni? Dia masuk tu, dia tengok saya. Tengok aku tu, dia kata, Faidah. Siapa ni? Dia main macam mana? Tu dia berjalan main tu, dia berjalan main depan saya, berjalan. Malaikat maut pun. Aduh jam tu. Dia nak mati ke apa aku ni? Dia main. Dia duduk depan. Syed Bek duduk kan. Kita dah panik tu. Allah je. Tak boleh ceramah tu kan. Dia duduk tu, dia tengok tu. Aduh, kata ni aku nak mati ke apa lagi kan. Lepas habis kuliah. Elok Assalamualaikum habis kuliah. Dia bangkit. Hilang tu, celah-celah orang hilang. Kata, mana dia ni? Mana pergi kau ni?
Hati ni duduk apa tanda nak main ni. Lepas tu tanya anak seorang ikut, abang nampak tak tadi ada seorang pakai baju hitam duduk? Kita tak nampak pun. Mampu. Sudah tak nampak pula. Aduh. Lepas tu nak sembahyang Semayang tu, ya Allah, tuan-tuan. Macam mana ni, ya Allah, hutang tu apa. Dipikir macam-macam ni. Kalau mati sekali ni, Allah, macam-macam benda lah. Allah, habislah. Celaru. Sebab banyak benda ni. Tuan-tuan boleh bayang tak macam orang dulu-dulu yang langsung tak ada hutang. Kalau malaikat mai kat dia, tak apa. Tak ada apa. Tak ada sekupang berhutang orang. Allah, mudah aja. Kita ni macam-macam. Habis kuliah tu tanya dekat pengurusi masjid. Kata, Tuan Haji, tadi ada seorang saya tengok duduk depan saya tu pakai baju hitam, duduk parti. Dia tu siapa tu? Risau saya. Siapa dia Ustaz? Tak tahulah ada seorang tu. Masuk hati lagi tadi. Tu ada seorang tu pakai jubah hitam pun. Kita dia tu Ustaz, tak apa betul sikit. Lega kan. Tadi tak apa nak dia makan. Makan tak lalu dah. Dia abang kata tak apa betul, 3 pinggan. Nak cerita. Tapi nak cerita betul, kita punya susah hati tu lain macam. Pasal apa? Pasal terikatnya, banyaknya terikat kita dengan dunia. Tuan-tuan, salih alaihi Muhammad. Kalau tuan-tuan bangun pada setiap pagi nak tumpu dan fikir untuk akhirat, maka Allah untuk dunia, Allah akan cerai-beraikan urusan kita. Kita tak selesai nak buat yang ni, kita tak selesai nak buat yang ni, kita tak selesai nak buat tu. Banyak benda yang kita nak kena settle. Yang akhirnya sembahyang duha dah hari ni tak sempat. Baca Quran dah hari ni. Ni tuan-tuan boleh duduk bersila dalam majlis ilmu ni, untung tuan-tuan sungguh. Berapa ramai orang minta maaf tak kena masuk tu, ni ada urusan ni. Tak. Dan yang paling best sekali, dia sikit pun dia tak rasa bila dia bagi excuses untuk dia tak pergi masjid, dia tak duduk dalam majlis ilmu ni. Sikit pun dia tak rasa bersalah bila dia sebut, minta maaf ni ada kerja sikit. Memang tak salah tuan-tuan, tapi saya takut kita sedang disibukkan dengan urusan kita sampai kita tak boleh nak dapat manfaat akhirat. Saya meeting hari ni, saya ada apa ni, saya ada bisnes nak kena bincang ni. Ni rezeki Allah bagi ni. Tapi dia terlupa Allah sedang menjauhkan dia dengan urusan-urusan akhirat ni. Sibuk je tiap hari. Hati-hati tuan. Kalau dalam bab ujian ni, kalau dalam bab ujian yang mai dalam bentuk musibah, kita boleh kita boleh berasa. Yang kita takut dia mai ujian dan musibah ni dalam bentuk nikmat, kita akan berasa. Dan kita bagi alasan tu. Sorat hari ni, meeting hari ni, ada appointment hari ni, bisnes hari ni, kerja nak kena buat hari ni, cari rezeki yang halal untuk anak dan isteri. Hati-hati. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, bila kita tumpu untuk akhirat kita, sallallahu alaihi Muhammad, kata Nabi SAW, wa atathu dunya, dunia akan bergolek mai dekat dia. Kalau kita bangun-bangun setiap hari, apa yang dalam hati kita ni, kita selalu mencari-cari dunia, maka walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, tidak akan datang kepadanya dunia kecuali sekadar apa yang telah ditentukan untuknya. Rezeki dia terhad dan rezeki dia terbatas. Cari dunia, rezeki terhad, rezeki terbatas, akhirat makin jauh. Cari akhirat, dunia akan bergolek-golek mai kat dia. Tapi bukan maksud meninggalkan dunia tanpa ikhtiar. Duduk masjid dah lah Ustaz. Dunia kan Nabi SAW kata dunia akan mai saja. Dah, ikhtiar kena ada. Tapi jadikan ikhtiar kita untuk dunia tu untuk cari akhirat. Nak keluar pergi cari rezeki, boleh? Pasal apa? Nak tunai tanggungjawab bagi nafkah untuk anak isteri. Tu akhirat. Betul kan? Siapa perintah pada untuk cari rezeki, untuk bagi nafkah pada anak dan isteri? Allah perintah. Akhirat nak? Kerja akhirat lah tu. Tu nak bisnes, nak bagi kaya. Bagus. Para sahabat Nabi SAW, daripada kalangan sahabat Nabi SAW yang 10 yang dijamin syurga, majoriti mereka ni orang-orang kaya-kaya. Boleh tak? Boleh. Pergi cari haban akhirat, pergi cari haban dunia tu untuk banyak infak, untuk banyak sedekah, untuk tolong orang susah. Tapi bagi betul lah niat dia macam tu.
Waktu-waktu orang susah, betul sanggup buat keluar tu duit tu untuk pergi tolong orang susah. Tunaikan apa yang kamu niatkan waktu kamu nak kaya hari tu ni. Takut apa? Takut apa dengan sedekah? Nabi kata takkan kurang harta orang sedekah. Nabi kata, bukan saya kata. Tapi nampak macam kurang. Tak, nikmat Allah, Allah bagi lebih banyak daripada tu. Kaya bukan semata-mata duit, boleh jadi sedekah, boleh jadi sihat, boleh jadi anak-anak yang soleh. Tenang jiwa ni, bukan berikan nilai dengan duit. Kan? Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita bincang pada pagi ni, nak macam mana kita nak ubah pada setiap pagi. Bila kita bangun saja daripada tidur, kita nak letak akhirat dekat depan, dunia akan mai kemudian. Tapi bukan dengan maksud meninggalkan dunia tanpa usaha, dengan maksud kita mengutamakan akhirat dalam urusan kehidupan kita. Sebab dunia Allah akan bagi saja. Set setiap pagi, apa ibadat amalan yang aku nak buat, apa urusan-urusan yang aku nak buat yang boleh membawa manfaat kepada akhirat. InsyaAllah tuan-tuan tak perlu risaukan kepada dunia. InsyaAllah Allah akan uruskan urusan dunia untuk kita, insyaAllah. Sekadar tu untuk pagi ni. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Saya minta ampun, minta maaf sebarang kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.